Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan edisi malam ini. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 92 juta ringgit untuk bantuan hal Sarawakku sayang BKSS rayuan kepada 120,000 orang penerima yang tercicir. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam ucapannya memberitahu kesemua penerima BKSS rayuan B40 yang tercicir akan dibayar bagi meringankan beban yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak juga telah menyediakan beberapa BKSS lain seperti pengurangan sewa gerai, bayaran hotel dan makanan kepada rakyat Sarawak semasa kuarantin, bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan sebagainya. Terdahulu, Ketua Menteri dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada November lalu telah mengumumkan pembayaran BKSS rayuan B40 yang tercicir. Pada majlis itu, Datuk Petinggi Abang Zohari telah menyampaikan simbolik BKSS B40 rayuan melibatkan petugas-petugas barisan hadapan di Kuching pada Rabu. Berita seterusnya. Sarawak mensasarkan untuk menanam sebanyak 35 juta pokok atau 35% secara keseluruhan pokok yang akan ditanam di Malaysia sepanjang perancangan Malaysia ke-12 RMK-12 iaitu bermula tahun 2021 hingga tahun 2025. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau yakin Sarawak dapat memenuhi sasaran tersebut dan ia sudah menjadi program kerajaan negeri untuk menghijaukan kawasan di Sarawak. Justru katanya setakat ini Sarawak telah mendapat beberapa pencapaian sejak program tersebut dilancarkan dan beliau yakin sasaran 35 juta pokok itu dapat direalisasikan dalam tempoh 5 tahun. Sejak dilancarkan sehingga 20 Disember yang saya sebut daripada Sabal was Jun 2019 up to December 2020, roughly slightly more than 1 year, kita telah menanam 10,452,607 pokok. Within that short period, we have planted 10.45 million pokok yang merangkumi 50 spesies dengan keluasan 9.732 hektar, 9,000 hektar, dekat 10,000 lah, di seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas rakaman video Majlis Pelancaran Program Penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok di Bukit Siol DBKU Petrajaya pada Rabu. Jelas beliau lagi, penanaman pokok ini diadakan melalui pelbagai program penanaman yang meliputi kawasan pembalakan, ladang hutan, kawasan hutan simpan, kawasan terlindung sepenuhnya, tanah NCR termasuklah tanah-tanah milik persendirian. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut memberitahu untuk melaksanakan program restorasi landscape hutan di seluruh Sarawak, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 62 juta ringgit kepada Jabatan Hutan Sarawak. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan negeri kita telah meluluskan peruntukan sebanyak 62 juta ringgit kepada Jabatan Hutan Sarawak untuk melaksanakan program restorasi ini. Datuk Petinggi Abang Zohari turut memberitahu kerajaan Sarawak juga akan mewujudkan sekurang-kurangnya 1 hektar kawasan Bukit Siol, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan juga kawasan-kawasan lain yang akan dikenal pasti untuk dijadikan taman dirian pokok belian. Beralih ke perkembangan harian COVID-19.
Sebanyak 4 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak pada hari ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dalam sidang media harian COVID-19 pada Rabu berkata, 4 kes positif telah dikesan di Sarawak, di mana 2 kes dicatat di daerah Kuching, manakala masing-masing 1 kes di Tebeduk dan Miri, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,094 kes. 2 kes di Kuching melibatkan saringan individu balik dari kawasan berisiko tinggi dikategorikan sebagai kes import B. Kes 1093-1094 merupakan adik-beradik yang telah menjalani saringan COVID-19. Kedua-dua kes ini telah diarah untuk menjalani kuarantin wajib di pusat kuarantin di Bandaraya Kuching. 1 kes di Tebeduk pula melibatkan saringan tangkapan pendatang tanpa izin dikategorikan sebagai kes import A. Kes 1092 merupakan seorang perempuan warga negara Indonesia yang menjalani saringan COVID-19 selepas ditahan oleh pihak berkuasa ketika cuba masuk secara haram ke Sarawak melalui jalan tikus pada 21 Disember 2020. Seterusnya di Miri juga dikategorikan sebagai kes import B dan diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib di pusat kuarantin yang disediakan. Kes 1091 merupakan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang telah menjalani saringan COVID-19 sebagai individu yang baru balik dari kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19 iaitu dari Kuala Lumpur. Oleh yang demikian, daerah Sibu dan Kuching kekal berstatus kuning, manakala 38 daerah lain kekal berstatus hijau. Sementara itu, jelas Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga pengerusi JPBN Sarawak, pengambilan pekerja asing ke Sarawak adalah dibenarkan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021. Dengan kita membenarkan pengambilan pekerja asing ke Sarawak, maka kegiatan-kegiatan yang membawa parti melalui jalan tikus ini dapat dikurangkan. Maka sumber ataupun the source of COVID-19 juga dapat kita kurangkan. Berita berikutnya. Beberapa pertanyaan daripada masyarakat timbul berikutan pemotongan pokok yang dijalankan di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob sejak beberapa bulan lalu adalah bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi ketika ditemui berkata, keputusan untuk memotong pokok-pokok tersebut kerana memikirkan keselamatan pengguna jalan raya, terutama pemandu-pemandu kenderaan yang melalui jalan itu. Ujarnya beberapa kejadian kemalangan telah berlaku sebelum ini akibat dari pokok dan dahan yang jatuh, terutamanya ketika musim ribut atau hujan. Untuk tahun ini saja, tahun 2020, 7 kejadian dahan-dahan pokok itu jatuh, patah dan merentang ke tengah jalan dan menyebabkan berlaku kemalangan kecil dan kemalangan besar. Dan kalau kita rangkumi kejadian yang telah pun berlaku sejak sekian lama, sejak beberapa tahun lepas, ada 2 kes kematian. Kematian pengguna jalan raya akibat daripada dahan itu jatuh dan mengempap pokok yang lalu di bawah. Ini berlaku terutamanya ketika ribut, hujan lebat, ribut petir, angin kuat dan menyebabkan dahan-dahan tersebut patah. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menghadiri majlis pelancaran program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok di Bukit Siol DBKU Petrajaya pada Rabu. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, program pemotongan itu juga adalah bagi menggantikan dengan pokok yang renek dan rendah sekaligus menambah kecantikan di kawasan pentadbiran DBKU. Jelasnya lagi, ketika ini hampir 95% proses pemotongan telah dilakukan dan ia akan selesai dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.